Lord Shiva punya sebenar punya ajaran, itu yang missing. Dalam tu lah adalah Tuhan tu tak ada rupa, itu satu saja. Yang Almighty God tu, Tuhan yang maha berkuasa tu, ada disebut dalam ajaran Lord Shiva tu, dia akan bawa ke sana. Sebagai Hindu, kami kena cross semua ajaran ini yang dibuat oleh Lord Krishna dengan Lord Shiva. Okay, dia ada 4 level. Okay, itu yang missing dekat ajaran yang berlaku dalam kuil-kuil kami. Itu yang saya suarakan, saya akan suarakan. What's up guys? Selamat datang ke channel AR Reactions. Pada kali ini saya akan berkongsi satu video yang menarik. Sebelum itu, silakan subscribe, like, komen dan share video ini. Selamat menonton. Hai, salam sejahtera. Nama saya Haridas. Saya adalah pengasas untuk Defend People's Rights Group. Okay, hari ini saya nak buat bahagian keempat untuk siri saya mengenai cara menghapuskan ego Melayu yang resis. Okay, dalam bahagian ni saya nak sentuh pasal isu orang Melayu yang resis selalu menghina orang menggunakan perkataan keling, paria ataupun pendatang. Dia sering buat, okay? Dan juga ada seorang dia salah faham yang saya tunjukkan dalam skrin ni, apa komen dia buat, apa balasan saya buat. Okay, dia salah faham, dia anggapkan dalam agama Hindu sendiri wujudkan macam diskriminasi, okay? Dengan menggunakan sistem kasta, okay? Itu kefahaman dia, itu yang dia salah faham. Masa tu saya dah janji saya akan buat satu video untuk terangkan kepada dia mengenai kesalahfahaman dia. Okay, jadi saya nak sentuh pasal semua hal ni dalam video ni, dan juga hak sama rata yang sebelum tu saya sentuh, saya nak sentuh dalam video ni. Okay, saya nak jawab mengenai adakah agama Hindu ni mendiskriminasikan orang dengan menggunakan sistem kasta. Okey. Sistem kasta yang asalnya diwujudkan dalam Hinduism, okey, iaitu agama Hindu, okey, bukannya untuk mendiskriminasikan manusia antara manusia, tak ada. Okey. Dulu-dulu kita tak ada perkembangan dalam bidang perubatan, bukan canggih sangat dulu-dulu. Okey, tak ada vaksin. Okey, yang kita ada sekarang. Kan kita masa lahir, lepas lahir dan juga masa kita bayi dan juga macam umur 12 tahun macam tu kan kita diberi suntikan vaksin. Okey, untuk mengawal penyakit-penyakit kronik. Okey. Dulu-dulu vaksin tu semua tak ada. Jadi apa mereka buat? Mereka memastikan siapa boleh kahwin siapa. Okey, mereka mengagihkan manusia, kategori ini boleh kahwin yang ini siapa tak boleh kahwin, untuk mengelakkan penyakit-penyakit kronik, bukan untuk mendiskriminasikan manusia. Okey. Kemudian ada wujud manusia-manusia yang resis, sudah salah gunakan sistem yang dibuat untuk tujuan perubatan untuk mendiskriminasikan manusia. Jadi dengan ni saya nak menegaskan agama Hindu tidak sama sekali mendiskriminasikan manusia. Okey, ini adalah salah faham. Okey, ini adalah ajaran yang salah. Okey, saya dah bagi tahu. Lepas ni orang membuat benda yang sama, maksudnya orang menghina agama Hindu. Okey, menghina adalah satu dosa. Okey. So itu mengenai kekeliruan kesalahfahaman yang ada seorang bernama, saya rasa Ahmad Samad Bakar, itu yang nama yang ditulis dekat Facebook dia. Okey. Semua orang yang kesalahfahaman yang sama macam orang ni, inilah okey penjelasan saya. Okey. Yang kedua, perkataan keling. Okey, ada istilah mengatakan kononnya keling tu adalah berasal daripada perkataan Kalinga, Empire Kalinga. Okey, yang dulu ada satu raja lah, okey, kesultanan dia, okey, dikenali sebagai Kalinga di India. Okey, so mereka cakap Kalinga itulah mereka salah sebut sebagai keling. Saya nyatakan pandangan saya ini tak logik. Istilah ini, perbandingan ini tak logik. Okey, keling digunakan untuk menghina agama Hindu sebenarnya. Okey, poin satu saya, perkataan Kalinga dan keling, cara kita sebut pun, okey, pronunciation dia tak sama, satu. Okey,
Kedua, soalannya adalah mengapa saya kena datang daripada satu kesultanan itu? Okey, empire, mengapa semua orang India sepatutnya dianggapkan sebagai datang daripada satu empire itu saja? Okey, kan ada banyak empire. Okey, jadi tak logik lah. Okey, yang paling logik adalah mereka menghina cara orang India membuat sembahyang. Okey, kan dulu-dulu masa jual aiskrim ada satu bunyi, orang jual aiskrim keluarkan dengan satu benda kan, yang bunyi kling 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 macam tu. Okey, orang Hindu masa dia sembahyang, okey, dia menggunakan alat tu untuk membuat bunyi ni semasa dia sembahyang. Okey, alasannya adalah yang dewa-dewi yang mereka sembahyang tu, mereka percaya sebelum dia tu dalam keadaan meditasi, dia buat meditation untuk berhubung dengan Tuhan. Dewa-dewi itu dia berhubung dengan Tuhan, dia dapatkan ilmu dan dia mengajar, okey, kepada kami. Dan dia memberi perlindungan kepada kami. Dia memberi ilmu kepada kami. Itu macam orang tengah lah, okey, antara Tuhan dengan kami. Dia membantu kami untuk kami capai kepada Tuhan. Okey. So masa kami sebelum sembahyang tu, kami gunakan bunyi tu, kling 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 kling, supaya kami nak bagi arahan signal. Kami nak minta bantuan, nak sembahyang dia, nak sembah dia. Faham? Kami minta kebenaran. Dengan itulah kesefahaman antara kami dengan dewa-dewi yang ada kami sembahyang tu. Okey? Jadi apabila kami ada kesefahaman, kami buat macam ni, peraturan macam ni dalam agama kami. Kalau menghina kami dengan perkataan keling, ini adalah satu kesalahan, menghina agama lah tu. Okey. Jadi lepas ini jangan panggil keling. Itu adalah kesalahan yang serius, menghina agama kami, cara kami sembahyang. Okey. Kedua, perkataan paria. Okey. Oleh kerana sistem kasta yang asalnya diwujudkan oleh agama Hindu ni, dilepas ada resis dah tukar konsep dia menjadi untuk mendiskriminasikan manusia. Mereka kategorikan orang Tamil lah, bukan, dia ada banyak bangsa. India ni ada banyak bangsa. Yang perkataan paria ni bukan daripada bangsa-bangsa lain, itu adalah golongan Tamil. Okey, bangsa Tamil. Mereka katakan kasta yang paling bawah adalah paria. Okey, ini tidak kaitan dengan orang Telugu dan juga orang Malayalam. Okey, mereka tidak ada kaitan dengan kasta ni. Mereka ada kasta nama lain. Okey, yang paria ni adalah mengikut rasis tu. Okey, konsep rasis tu, golongan ni adalah paling rendah. Okey, jadi apabila awak panggil kami paria, awak menghina kami sebagai satu manusia golongan yang paling terendah. Okey. Soalannya adalah, siapa awak tiba-tiba cakap saya ni orang yang paling rendah? Cakap kan dalam budaya orang ada perkataan paria. Budaya ada, mengapa awak tiba-tiba cakap saya ni golongan yang terendah? Siapa awak? Awak faham maksud tu? Lepas tu awak cakap, maksudnya ini adalah penghinaan, menghina manusia, ini adalah kesalahan jenayah. Saya juga boleh saman awak di mahkamah. Okey, saya ada dua option. Sama ada saya nak buat tindakan jenayah ataupun saya nak tindakan sivil. Dua-dua pun saya boleh buat. Pasal tiba-tiba saja awak cakap saya ni golongan yang terendah. Okey? Okey? So awak tidak boleh menggunakan kata paria. Awak tulis komen lah, cakap secara verbal lah, semuanya mengikut section tu, secara teks pun ataupun secara perkataan bersuara pun, semua sama je, semua kesalahan juga. Tulis sana komen macam tu pun salah. Semua salah dari segi undang-undang. Okey, awak tidak boleh menggunakan perkataan paria. Okey. So, awak tak boleh cakap dekat India ada, mereka masih guna sistem kasta. Awak juga kena ingat, banyak orang menentang juga. Yang ini rasis lah, awak tak boleh bandingkan dengan rasis. Rasis ni satu dunia dia bagi masalah. Okey? Yang dekat sini awal lah rasis. Bukan saya cakap semua Melayu. Yang menentang hak sama rata lah, yang gunakan perkataan-perkataan macam ni lah, merendah-rendahkan kepercayaan orang lain lah. Ni semua rasis. Awak dekat Malaysia awal lah yang rasis tu.
Awak cakap pasal resis negara lain dan awak buat resis di sini. Awak dua-dua makhluk ni, yang dulu luar dan dulu dalam ni, awak lah yang menggugat keharmonian dunia ini. Okey, satu makhluk yang tak guna. Okey, yang paling bodoh di dunia. Resis ni, dia semakin resis, dia semakin bodoh, tahu? Menyusahkan orang lain saja. Okey? Dunia ni menuju kepada kemajuan. Orang masih mengganggu kemajuan kami. Tak ada progres. Awak tak nak negara ini berkembang. Okay, awak menjadikan lebih buruk keadaan dia ke belakang. Awak bawa ke belakang, bukan maju. Bodoh. Bazirkan masa saja. Kacau sini, kacau sana, bising saja. Saya suruh hak sama rata, maksudnya satu keadilan. Saya sedang bersuarakan untuk keadilan. Awak pula membazirkan masa. Okey, awak guna masa untuk type komen-komen untuk menghina orang. Tengok berapa bodoh orang ni. Polis sepatutnya siasat semua benda tu. Dia sudah ada peluang. Dia tak payah siasat yang kes palsu yang mereka wujud. Dia kena siasat apa mesej yang saya sampaikan. Macam mana reaksi orang-orang Melayu yang resis dekat video bawah, komen dia buat macam tu. Dia boleh cari orang tu. Walaupun dia orang tu gunakan fake account, dengan menggunakan IP address, dia boleh trace. Okey, katakan kali ini dia gunakan VPN ke apa, okey, dia sembunyikan IP pun, dia kena ingat, sekali Facebook daripada dia buka account, sekali dia login dengan internet connection yang sebenar dia, okey, menggunakan phone ke ataupun internet connection rumah dia ke, mereka boleh kenal pasti. Bukan kenal pasti IP address tu, bukan pasal komen yang dia buat pada masa tu. Account tu daripada hari diwujudkan, direkakan. Semua IP setiap kali di login boleh trace. Boleh cari orang tu, tipu lah kalau tak boleh trace tu. Okay. So semua orang ni, polis kena siasat. Okay. MC kena siasat, kena ambil tindakan, baru ego mereka akan kurang. Ini biarkan mereka buat macam negara dia lah, dia suka hati boleh marah orang Cina, orang India lah. Apa punya keadilan? Melayu mana ada besar daripada orang India dan Cina? Dari segi apa? Awak pun manusia, saya pun manusia. Tuhan yang sama mencipta kita. Awak punya ego saja cakap awak ni besar. Ketuhanan Melayu. Macam mana awak jadi Tuhan saya? Saya tak boleh terima awak sebagai Tuhan. Pasal apa? Tuhan saya adalah Tuhan lah. Bukan awak, bukan Melayu. Tiba-tiba awak jadi Tuhan saya pula. Macam mana saya boleh terima? Pasal awak pun manusia sama macam saya. Tiba-tiba lah dia jadi Tuhan saya, nak suka hati dia marah saya, dia hina saya. Dia cakap itu tanah dia. Kalau kami nak mempertahankan pun, dia cakap awak ni pendatang, balik India, balik Cina. Bodoh. Awak kena faham. Saya ni warga negara Malaysia. Saya ada semua hak yang diberikan kepada awak tu saya ada, kecuali hak istimewa. Yang itulah saya sedang menentang. Yang itu pun saya tak setuju, saya menentang dengan menggunakan jalan undang-undang. Okey. Yang awak cakap pendatang, itu adalah satu kesalahan jenayah di mana awak menghina, okey, kewarganegaraan saya. Awak harusnya, sepatutnya, apabila awak sebut saja perkataan pendatang, diambil tindakan undang-undang. Saya masih ada hak untuk mengambil tindakan jenayah dan juga tindakan sivil. Okey? Awak jangan main-main. Hanya kami belum guna undang-undang, dan juga apabila buat laporan polis tidak bertindak. Apabila dia tidak bertindak, kami boleh buat aduan untuk mengambil tindakan tata tertib atas pegawai-pegawai yang tak bertindak. Okey? Undang-undang ni kita boleh trigger sampai kita dapat hak. Kita boleh trigger macam-macam. Awak jangan main-main. Okey, saya sedang mengajar rakyat macam mana menggunakan undang-undang untuk dapatkan hak, untuk menghapuskan orang-orang resis. Resis ni tak boleh pergi jauh. Lepas ni awak kena lah. Sebelum saya marah resis-resis yang ada dalam orang Melayu, saya dah marah dah orang-orang resis, orang Tamil. Pergilah tengok kalau awak tahu bahasa Tamil. Bukan saya bias kepada satu pihak. Sebelum saya marah tokoh-tokoh Islam, saya sudah marah Hindu Sangam, yang Persatuan Hindu dan juga semua pengurus kuil. Saya cakap mereka buat ajaran tak lengkap. Sama lah, sini pun saya cakap ajaran kemanusiaan dah kurang, kena tambahkan. Bukan saya menghina Islam pula. Macam mana pula saya menghina Islam? Resis ni, masalah dia ni
suka fitnah orang. Okey, katakan saya sebut Islam tak ajar untuk mendiskriminasikan manusia. Katakan saya sudah cakap, itu satu perkara yang saya cakap positif terhadap Islam kan. Tapi resis punya logik, kan saya dah guna perkataan Islam. Jadi, dia akan cakap saya sudah hina Islam. Itulah logik. Dengan itulah cara resis ini mewujudkan tuduhan-tuduhan palsu. Okey. Dia ni tak takut untuk buat dosa. Dia ni manusia yang berdosa. Dia selalu buat dosa dengan memfitnah orang. Okey. Saya sebut kita kena martabatkan perkara prinsip pertama rukun negara kita, kepercayaan kepada Tuhan. Jadi kita kena tak boleh diskriminasikan manusia. Kita kena sama rata. Saya cakap macam tu kan. Dengan itu saya nak memartabatkan prinsip rukun negara kan, prinsip negara yang pertama kan. Tapi mengikut resis ni saya dah mempertikaikan rukun negara. Okey. Itulah logik resis ini. Ya, dengan itulah mereka buat laporan polis terhadap saya. Mereka cakap mereka NGO mewakili orang Melayu. Awak ni NGO ke? Ketua satu badan untuk menjaga resis, membuat kerja-kerja resis, membuat fitnah, membuat tuduhan palsu, buat laporan polis salah gunakan undang-undang, menyusahkan polis, semua orang buat. Dan berita pun keluar. Media pun dia macam bodoh, dia tayangkan berita itu, oh NGO pergi buat report, menentang ada orang menghina raja, menghina Islam, menghina itulah inilah. Awak sebagai media, kaji dulu berita tu benar atau tidak. Jangan terus mereka, oh ni NGO Melayu sudah gabung. Gabung apa? Nanti awak tahulah dekat mahkamah apa akan jadi kepada kes awak. Awak kan saya takut kah? Setakat polis nak siasat boleh lah. Okey? Saya tak halang polis untuk siasat saya. Saya tak kisah. Dia nak buat kerja dia boleh. Sehingga saya bagi keterangan lah. Lepas saya bagi keterangan, kalau DPP dia charge dengan saya di mahkamah pun, saya akan buat laporan polis terhadap DPP itu. Saya tak akan biarkan dia. Kes jalan itu lain cerita lah. Okey? Lepas dengar keterangan saya, di mana dia kena faham saya sedang bertindak berasaskan hak yang diberi dengan sistem demokrasi. Okey? Dan juga saya bercakap untuk menegakkan keadilan. Jadi sebagai DPP, dia tak boleh. Dia boleh sepatutnya nafikan kes itu. Kalau dia charge saja masa itu saja, akan bermulalah. Okey? Saya punya tindakan terhadap DPP itu dan saya akan mengadu kepada Peguam Negara. Kalau Peguam Negara pun tak, dia pun bias, habis dia. Okey, saya akan membawa kes ini ke kerajaan. Okey, saya nak tumbangkan semua kerajaan yang tak bagi hak sama rata. Saya pun akan jadi kerajaan untuk mewujudkan equal rights. Okey. So ini kerajaan ke apa ke, sistem ke, undang-undang ke, awak tak boleh limit saya. Pasal saya punya determination tu untuk mencapai equal rights terlalu tinggi. Awak tak boleh lawan. Okey. Okey. Itulah mengenai keling para pendatang semua. Okey, semua resis ni. Awak sepatutnya insaf. Dan saya adalah baca sedikit komen awak. Saya bukan baca semua. Ada seorang saya ternampak, dia cakap, awak ni aktivis, awak gunakan perkataan bodoh. Awak ni kena faham, saya ni bukan satu organisasi human rights. Saya ni aktivis. Awak kena faham apa perkataan aktivis itu membawa maksud apa. Saya aktivis asasi manusia. Saya punya cara mestilah akan jadi kasar. Itu adalah freedom of expression. Awak kena faham. Itu pun diberi juga oleh perlembagaan kita juga. Okey. Itu namanya saya marah terhadap resis. Takkanlah saya marah pun saya lemah lembut. Awak ingat apa? Saya manusia ke kayu? Awak nak saya buat drama ke? Ini adalah reaksi natural saya. Marah boleh, benci jangan. Faham tak? Kita boleh marah seorang resis pasal dia buat salah. Orang buat salah, kita marah lah. Tapi tak boleh benci. Saya marah semua resis, tapi saya tak benci semua resis-resis itu. Masih saya sayang mereka sebagai manusia. Faham? Bukan saya nak
mengancam mereka ke, menindas mereka ke, saya tak nak buat. Saya hanya membawa mereka ke jalan yang betul. Okey? Jangan cakap pasal isu yang saya timbulkan sekarang sudah jadi kecoh. Yang buat kecoh adalah orang-orang yang ego lah. Dia tak nak bagi hak sama rata. Dia orang-orang yang mementingkan diri sendirilah tu. Itu salah kepada siapa? Itu satu. Poin dua, kan semua yang orang Cina dengan orang India selama ni dia tak tahu hak dia, sekarang dia faham. Orang Melayu ni dia tak boleh maharaja lela dengan kami. Mereka faham. Jadi orang yang tak faham tu dia tahulah hak dia. Jadi lepas ini awak kacau dia tahulah orang ini sebenarnya bukan Tuhan saya. Saya ini ada hak yang sama macam dia. Walaupun apa perlembagaan kata istimewa itu pun semua boleh tukar. Dia tahulah hak dia. Itulah sistem demokrasi. Dia tahulah. Saya cakap benda yang benar. Biar mereka faham, okey, apa tu benar. Okey, kita kena berani kerana benar. Okey, bukan saya buat ajaran-ajaran yang salah kepada dia. Saya bagi tahu dia hak dia. Yang ketiga, poin tiga. Kan orang-orang yang ego ni sekarang dia tahu apa tu demokrasi sebenarnya. Seperti yang dianggapkan selama ni, mereka percaya, oh, kita ada raja-raja Melayu. Kita dah tulis dah hak kita dalam perlembagaan. Tak boleh sentuh, tak boleh sebut. Kan saya cakap. Awak cakap pasal undang-undang yang sedia ada saja. Awak belum tahu pasal sistem demokrasi yang boleh rewrite balik undang-undang. Saya sebut sekarang saya bentangkan cara-cara nak rewrite balik undang-undang yang lebih berkuasa daripada undang-undang tu. Undang-undang adalah satu guideline saja. Dia tak boleh lawan dengan keadilan. Undang-undang tak boleh lawan dengan keadilan. Okay, raja-raja Melayu hanya boleh buat benda yang diberikan dalam perlembagaan, yang dibuat oleh lawmakers. Okay? So, jadi awak kena faham, dalam sistem demokrasi ni, siapa yang paling berkuasa? Tak ada seorang pun dalam sistem ni berkuasa. Ada golongan kumpulan saja ada kuasa. Di mana, combination 2/3 ahli parlimen adalah satu checkmate. Keadaan macam checkmate dalam permainan chess. Itulah dia. Itu checkmate. That's it. Awak ingat senang ke nak buat kombinasi 2/3 majority of parliament members? Awak ingat senang ke? Okay? Yang combination tu Raja-Raja Melayu tak boleh lawan, Agong pun tak boleh lawan. Okay? Itulah paling tinggi dalam sistem ni. Bukan paling tinggi lah. Itu adalah checkmate. Okay? Yang kuasa mutlak ada pada rakyat. Bukan tidak pada seorang rakyat. Semua. Kuasa mutlak masih ada pada rakyat sebab kuasa yang kita beri selepas pilihan raya, dia ada tarikh luput dia. Bukan selama-lamanya mereka adalah parliament members. Tak ada. Lepas 4 hingga 5 tahun, tarikh luput akan ada. Okey? Lepas tarikh luput tu, itu adalah tanggungjawab Agong untuk serahkan balik, okey, kuasa rakyat. Okey, rakyat pilih balik pemimpin awak. Macam tu. Faham? Orang langsung tak faham apa tu sistem demokrasi. Sistem raja memang ada. Kita ni perlembagaan beraja. Bukan maksudnya raja pun mengawal semua benda. Maksudnya, katakan negara dalam bahaya. Okey, keselamatan negara ancam. Okey, Agong akan gunakan tentera. Faham tak? Tentera kan kuat. Kita boleh lawan tentera ke? Kita tak boleh lawan dengan tentera. Mereka akan tembak kita, mereka akan bunuh kita kalau kita lawan. Faham? Tapi Agong, bolehkah Agong, saya katakan orang bukan Melayu, dah menang, sudah jadi kerajaan pemerintah. Okey? Bolehkah Agong guna tentera untuk menindas kami? Tak boleh. Tak boleh buat macam tu. Demokrasi tak akan benarkan macam tu. Agong tidak boleh salah gunakan kuasa beliau. Okey? Agong kena, apabila ancaman kepada keselamatan negara, baru tentera boleh digunakan. Faham? Kalau katakan orang bukan Melayu nak menindas orang Melayu, katakan lepas dia dapat kuasa, mereka pula pergi menindas orang Melayu. Masa tu boleh guna. Agong boleh menjaga orang Melayu boleh. Tapi Agong tak boleh limitkan hak orang bukan Melayu, seperti orang anggapkan awak ni Tuhan lah, Tuhan tanah ni lah, awak suka hati cakap apa pun kami, awak treat kami macam third class citizen. Itu tak boleh. Itu perlembagaan pun tidak benarkan orang treat macam seburuk ini. Sekarang awak dah terkeluar daripada hak istimewa yang sedia ada pun awak sudah keluar.
Kerana ego orang macam tu. Terlalu ego. Itu yang membuatkan saya rasa tercabar. Apa ni? Dia pun manusia, saya pun manusia. Tapi kajian saya menunjukkan yang hak istimewa itulah menjadikan awak ni ego sangat. Jadi saya cuba cabut balik, kasih buang, letak sama rata dengan jalan demokrasi. Apabila saya tambahkan perkataan dengan jalan demokrasi, awak tak boleh buat apa-apa dengan di mahkamah dengan saya. Pasal itu adalah hak saya. Awak jangan apa jangan cuba conquer saya, tak boleh. Okey? Ingat, awak ni manusia, saya pun manusia. Sama saja. Tak ada tinggi, tak ada kurang. Okey? Saya hormat awak sebagai manusia, saya sayang awak sebagai manusia walaupun awak resis. Okey? Dan peringatan saya kepada awak tak boleh pijak saya. Awak tak boleh rendah-rendahkan saya. Okey? Itu semua dosa. Okey? So, orang yang komen tu yang saya tak faham apa sejarah lah, itulah, inilah semua. Awak kena faham arah tuju saya, apa yang saya, mesej saya. Saya bukan cakap pasal undang-undang yang sedia ada, yang sejarah masa lampau. Saya cakap hak saya dalam demokrasi untuk rewrite balik, tulis balik semua undang-undang yang bias. Jadi awak tak boleh lawan dengan pendirian saya dengan yang bawah tu. Faham? Saya pergi kepada kuasa yang lebih atas untuk tulis balik. Jadi yang sedia ada tu tak boleh tunjukkan perlembagaan dan kepada saya ini saya perlembagaan tulis, tak boleh. Saya cakap sistem demokrasi. Bukan tahap perlembagaan saja, sistem dia, yang rangka dia. Okey? Yang mereka bentukkan undang-undang. So awak tak boleh limitkan dengan tunjukkan apa-apa undang-undang pun. Ini hak yang lebih tinggi. Jadi awak kena faham mesej saya dulu. Sejarah tu langsung tidak boleh terima. Pasal awak cakap dulu orang Melayu memperjuangkan untuk tanah ini. Saya tanya, awak tak berjuangkan? Tu orang dulu kan. Awak nak bagi apa-apa hadiah, awak pergi bagi dekat dia. Kalau dia sudah mati, letak gambar dia, awak sembahyang ke, okey? Awak buat satu statue untuk dia ke. Macam tu awak buat, saya sokong. Okey, awak nak mempertahankan Raja-Raja Melayu, saya sokong. Untuk, okey, awak nak mempertahankan adat resam orang Melayu, saya sokong. Pasal dulu-dulu ada kan, awak sokonglah, saya sokonglah. Yang itu semua boleh. Tapi awak menggunakan sejarah itu untuk menuntut hak dari segi ekonomi, tak boleh, tidak adil. Itu melanggar kepada prinsip rukun negara yang pertama kita. Mana ada kepercayaan Tuhan macam tu? Tuhan kan satu orang, dia cipta kita semua. Kan macam mana ciptaan dia, satu manusia boleh layan lebih, satu manusia boleh layan kurang. Tak logik, tak boleh buat. Ini adalah satu mesej saya kepada orang-orang atas sana, ahli-ahli parlimen, semua raja-raja Melayu, semua yang setkan undang-undang ni, okey? Yang bijaksana atas sana tu. Mesej saya adalah kita sudah jadi satu konflik dalam undang-undang kita. Okey? Satu benda dah bercanggah dengan prinsip negara pertama kita, kepercayaan kepada Tuhan. Apabila awak cakap awak nak percaya kepada Tuhan, awak pastikan awak setkan undang-undang supaya memberi semua hak yang sama, layanan yang sama untuk setiap rakyat. Awak tak boleh setkan undang-undang di mana berat sebelah. Maksudnya awak tak ikut prinsip negara yang pertama. Ini satu ralat yang serius dalam sistem perundangan, yang mana perlembagaan adalah undang-undang tertinggi di negara ini. Okey, kita tak boleh biarkan kesalahan itu sudah jadi. Okey, saya pun tak boleh buat apa. Saya sedang menyuarakan, kita fikir balik macam mana nak tukar tu, bukan dengan cara keganasan. Saya cakap dengan cara undang-undang. Kalau orang tanah berusaha, saya punya usaha, saya wujudkan satu parti non-Malays lah. Bukan nak menindas Melayu, nak diskriminasikan Melayu. Saya tak ada choice. Saya tak ada choice lain untuk memperbetulkan balik. Okey? Bukan saya maksudnya saya buat parti bukan Melayu, saya akan saya jadi kerajaan pemerintah boleh dengan mewujudkan non-Malays punya parti. Tapi still tak cukup majoriti untuk tukar perlembagaan, saya faham. Okey? Saya akan coalition dengan parti Melayu lah, ataupun parti yang ada Melayu campuran lah. Okey, itu awak kena faham. Bukan semua Melayu yang resis. Ada yang sokong pendirian saya pasal sama lah macam ajaran Islam. Okey.
semua manusia harus diberi layanan yang sama. Apabila mereka faham apa yang agama mereka ajar kepada mereka, mereka tak nampak apa yang saya cakap ni salah. Jadi mereka akan sokong saya lah. Yang hanya resis ini, dia nak wujudkan satu negara macam konsep Islam lah. Okay? Awak nak memartabatkan Islam, boleh. Untuk Islam ni untuk apa? Itu adalah satu agama. Awak nak mencapai kepada Tuhan. Saya ada cara. Saya adalah Hindu. Saya ada cara saya. Jadi Hindu ni untuk apa? Hinduism untuk saya apa? Untuk mencapai kepada Tuhan, itu sajalah. Selain itu, dalam hidupan material life kita, mengapa awak campur aduk? Pasal tu negara kita tak maju-maju. Awak mix up semua. Konsep keagamaan tu kita nak menuju kepada Tuhan. Mengapa awak nak bawa ke dalam politik? Politik untuk rakyat lah. Untuk material life kita. Bukan untuk kita nak, ini tak ada kaitan dengan ketuhanan, nak capai kepada Tuhan, benda macam tu. Awak tak guna, kita nak buat satu kerja, gunakan dengan peralatan yang betul. Apabila awak nak guna agama untuk kerja dia saja. Masa buat politik, jangan campur adukan dengan agama. Biar raja-raja Melayu, mereka membuatkan benda tu. Mereka buat, memastikan benda tu ada sehingga politik ni tak kacau adat resam mereka dengan agama Islam, kepercayaan. Itu adalah kerja raja-raja Melayu. Mereka kan buat dengan betul. Mereka semuanya lancar. Orang tiba-tiba aja politician yang bawa-bawa ni, yang dengan resis, yang cyber trooper semua tu, mengacau keharmonian negara. Turunlah Zakir Naik, apa guna dia? Dia menghina kepercayaan orang lain, merendah-rendahkan kepercayaan orang lain. Orang macam tu kena halau balik lah. Dengan adalah kumpulan-kumpulan dia, pengikut-pengikut, budak-budak dia pula buat ceramah. Semua kena sumbat dalam penjara. Satu pun tak boleh pakai. Menggugat keharmonian negara saja. Awak ingat Hindu semua bodoh ke? Awak ingat kami tak tahu ke Tuhan tu satu? Awak ingat kami ni bodoh ke? Itu yang saya marah semua temple management dengan persatuan ini, Hindu Sanggam. Sehinggalah Zakir Naik dan Zamri Winod gelak-gelakan agama ini awak uruskan macam tu. Saya cakap macam tu. Mesej yang Nabi Muhammad nak sampaikan, dia bukan salahkan Hinduism, dia salahkan apabila seorang percaya yang sesuatu yang bawa daripada Tuhan tu sebagai Tuhan. Itu yang mesej yang nak sampaikan oleh Nabi Muhammad. Itu yang saya pun cakap. Itu saya setuju. Itu yang Hinduism pun cakap. Hinduism bukan, walaupun dia ada proses 4 level dia kena cross. Masa level pertama dan 2, okay, kebanyakan orang nampak macam dewa-dewi yang mereka sembahyang sebagai Tuhan. Tapi Hinduism apabila dia ada 4 level, level 3 dengan level 4, Zakir Naik dia tak bagi tahu. Dia bandingkan, dia bagi tahu level 1 dengan 2, dia baca dalam Vedas. Vedas tu bukan, dia hanya ada level 1 dengan level 2. Hinduism sebenarnya diajar oleh dua master. Okay? Yang tu satu Lord Shiva, satu Lord Krishna. Yang Zakir Naik cakap pasal yang lowest level, Lord Krishna punya ajaran. Lord Shiva punya ajaran sebelum tu 12,000 tahun yang sebelum tu dia tak sentuh. Okey, hanya dia cakap pasal kitab-kitab yang manusia tulis pasal Shiva lah. Tapi Lord Shiva punya sebenar punya ajaran itu yang missing. Okey, itu yang Zakir Naik sentuh. Dalam tu lah adalah Tuhan tu tak ada rupa, satu saja. Yang Almighty God tu, Tuhan yang maha berkuasa tu, ada disebut dalam ajaran Lord Shiva tu, dia akan bawa ke sana. Sebagai Hindu, kami kena cross semua ajaran ini yang dibuat oleh Lord Krishna dengan Lord Shiva. Okey, dia ada 4 level. Okey, itu yang missing dekat ajaran yang berlaku dalam kuil-kuil kami. Itu yang saya suarakan, saya akan suarakan. Okey, so orang tak payah confuse sangat. Okey, awak tak payah ikut Zakir Naik semua. Okey, okey, sekarang awak Islam, awak rasa itu betul, awak ikutlah. Saya pun cakap itu betul. Apa yang mesej yang disampaikan oleh Nabi Muhammad adalah benar. Okey, itu adalah mesej untuk orang-orang yang salah faham agama masing-masing. Hindu, tiba-tiba dia sesat, dia tak boleh capai 4 level, tiba-tiba dia level 1 dengan level 2, dia anggapkan ini saja Tuhan. Itu yang mesej, strong message from Nabi Muhammad. Nabi Muhammad cakap atas tu ada lagi satu, yang paling tinggi ada seorang dia tak ada rupa.
Dia dah Tuhan yang maha berkuasa. Itu yang dia cakap. Dia tu, Nabi Muhammad bagi mesej untuk orang-orang yang sesat dalam agama masing-masing. Bukan Nabi Muhammad salahkan ajaran agama yang lain. Tak ada. Zakir Naik buat kesalahan, kesilapan ini. Okey, dia merendah-rendahkan kepercayaan orang lain. Nabi Muhammad bukan ajar benda macam tu. Nabi Muhammad hanya cakap jangan sesat dalam agama awak. Awak pergi sampai atas. Ini Zakir Naik pula cakap Islam adalah satu-satu agama yang benar. Yang lain semua salah. Dia cakap macam tu. Itu tak adil. Dia tak boleh buat ajaran macam ni. Itu ajaran yang bahaya untuk dunia. Itulah kerajaan mengapa benarkan ajaran-ajaran macam ni. Pasal itulah kebanyakan orang Melayu sudah jadi macam ni. Ini bukan salah orang Melayu. Ini salah kerajaan. Ini salah orang-orang yang membuat ajaran macam tu. Penceramah-penceramah macam tu. Itu yang saya nak maksudkan. Bukan saya menghina Islam. Saya marah mengapa buat ajaran macam tu sehingga orang Melayu jadi macam ni. Kalau segelintir tak apa. Mereka jadikan kebanyakan. Mereka bawa ajaran agama dalam politik. Mereka ajar orang Melayu bawa Islam dalam politik. Semua benda kita cakap pun terus semua komen macam tu saja. Awak dah menghina Islam lah, awak dah masuk campur dalam Islam lah. Macam mana negara kita nak maju? Saya pun rakyat negara ni, saya pun ada hak untuk, pasal saya setia kepada negara ni, saya nak negara kita maju. Saya bukan warga negara India. Awak tak boleh cakap pergi sana, saya tak boleh pergi. Awak macam bodoh cakap nak bagi tiket pergi India. Awak belikan tiket, saya kena pergi India. Saya pergi sana, turun airport, lepas tu saya ada IC sana ke? India punya IC saya ada ke? Macam mana saya boleh hidup sana? Lepas visa habis, dia akan allow keluar. Apa punya kebodohan? Kalau negara India akan terima ke? Ini ke awak faham tentang satu negara, kerajaan dan cara demokrasi semua? Macam bodoh lah orang faham sistem ni. Sistem orang masih kena belajar banyak benda. Orang Cina awak suruh pergi Cina lah. Apa punya logik? Dunia mana awak hidup yang resis-resis ni? Begitu bodoh orang ni. Okay? Orang kena insaf. Okay? Satu simple saja. Ego dalam diri awak tu buang. Kasih buang. Itu saja. Okay? Komen-komen awak tu saya takkan layak. Okay? Saya tak minat dengar apa istimewa lah, ketuanan Melayu lah, sejarah lah. Awak tulis berapa banyak pun tak guna. Okay? Pasal saya nak rewrite balik, tulis balik untuk menjadikan negara ni lebih adil. Okay? Saya tak nak dengar, saya tidak boleh dikawal. Awak tak boleh kawal saya, boleh limitkan saya. Okay? Dengan komen-komen yang pasal sejarah, dengan perlembagaan yang sedia ada, tak boleh. Jadi tak guna. Awak boleh mempertahankan yang ada tu boleh. Saya pun tak boleh lawan. Itu hak awak. Dengan cara demokrasi boleh. Dengan penindasan tak boleh. Hari tu kan saya cakap, jangan gunakan perkataan Melayu akan bangkit. Sekali lagi, kalau boleh dah, kalau berani dah, suruh mana-mana NGO ke ataupun berbadanan orang yang besar-besar, resis yang kuat lah. Kalau dia ingat dia besar sangat, dia ada tanduk atas kepala dia, tu cakap lah. Saya bagi tahu apa mesej tau. Kalau tak bagi hak istimewa sama rata tidak setkan mengikut undang-undang, saya akan wujudkan satu kerajaan yang bukan Melayu untuk mengambil alih kuasa pemerintahan dengan menggunakan demokrasi. Mesej faham? Kalau awak cakap ni adalah, kalau saya buat benda ni dengan gunakan jalan undang-undang, jalan demokrasi, awak cakap bangkit, Melayu akan bangkit untuk menggunakan keganasan ataupun nak menindas pergaduhan awak nak buat. Kalau awak berani untuk mencabar, macam orang macam Papa Gamu, tukar semua biasa akan buat kan, yang hari tu pergi spray tu tok singa ke dia tu, singa lah, apa-apa singa, di singa ke dinosaur ke saya tak kisah. Kalau berani, keluarkan saja kenyataan macam tu, saya akan pastikan awak diheret ke mahkamah. Okay, jangan main-main. Awak nak mempertahankan hak awak boleh, dengan jalan demokrasi boleh. Okay, saya sedang menuju dengan keadilan, tujuan keadilan. Okay, undang-undang akan tunduk kepada keadilan. Itu awak kena faham. Okay, awak jangan main-main. Ini perkara yang saya cakap ni bukan yang kecil. Tidak ada dalam dunia ini sekalipun ketidakadilan menang kepada keadilan. Faham?
Jangan tunjukkan ego dengan kami ni majoriti, kami ni orang, banyak orang, kami boleh serang awak. Tidak ada menang, sekali pun tidak ada menang. Menindas satu jangka masa boleh, tapi selama-lamanya tak boleh. Satu hari dia akan tunduk juga. Itu adalah, awak tengoklah sejarah apa orang kuat macam British semua tu apa sudah jadi kepada dia. Satu tahap dia tak boleh tindas rakyat yang ada di sana. Dia kena tunduk juga kepada keadilan. Kita tidak boleh mendiskriminasi manusia ataupun menindas manusia. Tak boleh. Itu yang sedang berlaku. Tindasan tidak berlaku tapi diskriminasi sedang berlaku. Jadi ketidakadilan itu harus tunduk kepada keadilan yang saya cakap sama rata tu. Tengoklah. Hanya masa akan ambil sedikit. Tapi satu tahap itu akan capai juga. Okey, awak jangan tunjukkan ego awak. Saya tidak akan layan. Kalau awak keluarkan kenyataan ini, buat video dan komen-komen tu macam pondan awak buat tu, saya tak akan layan lah. Kalau berani buat video macam ada satu mamat hari tu sebutkan Melayu akan bangkit, cubalah sekali lagi. Hari tu saya bagi satu kemaafan, satu peluang untuk lepaskan diri. Saya dah bagi last warning, tak boleh buat lagi. Kalau nak cabar, awak cakap kuat sangat kan, buat macam tu, saya akan gunakan undang-undang untuk mengambil tindakan terhadap awak. Okey? Dengan ini saya habiskan video saya. Kalau ada keperluan, saya akan buat video lagi. Okey? Kalau awak tak nak tengok video episod ini, berhenti buat komen-komen yang resis, mencabar saya. Okey? Menentang keadilan hal-hal sama rata. Okey? Awak cabar, kalau ada keperluan, saya akan buat video. Okey? Sekian, terima kasih.